Selamat datang ke channel Syafiq Ahmad. Channel ini berkongsikan ceramah agama daripada penceramah-penceramah yang tidak asing lagi untuk tujuan pembelajaran semata-mata. Channel ini juga akan membincangkan serta menghuraikan ceramah dan ilmu yang disampaikan supaya senang difahami oleh semua lapisan masyarakat. Perkongsian kali ini bertajuk Kisah dan Persediaan di Akhir Zaman oleh Ustaz Wadi Anwar. Perkongsian ini menghuraikan berkaitan apa yang perlu kita tahu dan seterusnya membuat persediaan kerana kita pada masa ini sedang berada di akhir zaman. Dengan demikian, marilah sama-sama kita mendengar penjelasan dan huraian Ustaz Wadi Anwar berkaitan dengan hal ini. Perkongsian dari channel Syafiq Ahmad ini adalah untuk tujuan pembelajaran dan pendidikan semata-mata dan tidak berkait dengan sesiapa sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kita datang untuk mendengar kisah dan hadis yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk saya dan kita semua, jaga diri kita sementara di satu alam yang nama bumi dan dunia ni, yang sementara kita nak menuju dan bawa keseluruhan harta yang paling bernilai, yang tak pernah turun harganya, harta yang tidak pernah merosot nilainya, harta yang takkan pernah rosak. Harta itu namanya ketakwaan. Kamera mahal yang kita ada akan rosak. Kereta kita yang harga 1 juta akan rosak. Rumah kita yang kita buat 2-3 juta akan hancur binasa. Yang kita bawa untuk dinilai sendiri oleh Allah, bukan oleh para malaikat. Allah sendiri yang akan nilai berapa banyak ibadat dan kebaikan yang kita buat di atas bumi yang sementara ini. Allah sendiri yang akan timbang. Laisa bainaka wa bainallahi turjuman. Nabi kata, tidak ada perantara, tak ada peguam ketika nama saya dan tuan-tuan dipanggil di padang mahsyar. Nama yang ada dalam IC hari ini, yang diguna pakai di dunia ni, nama itulah yang akan dipanggil di mahsyar. Sebab tu bila nama tu dipanggil, kita tahu nama ayah aku sedang dipanggil. Dan sekejap lagi aku akan tuntut daripada ayah aku. Dulu dia tidak pernah mengajar aku ilmu untuk kenal Allah. Kita di padang mahsyar tak ada orang bercita-cita, sekejap lagi aku nak selamatkan dia ni. Di padang mahsyar semua anak bercita-cita, semua isteri bercita-cita, semua ayah bercita-cita, semua jiran bercita-cita, semua kawan bercita-cita untuk tuntut hutang dengan orang yang sedang ditimbang. Bukan hutang duit, hutang pahala. Dulu dia aniaya saya. Dulu dia ambil hak saya. Dulu dia tidak pernah tegur kesalahan yang saya buat. Saya buat salah banyak, wahai Allah. Saya anak dia. Saya berjoget separuh bogel. Ribuan orang tengok. Dia yang galakkan, wahai Allah. Dia mak saya. Ada tak hari ini? Ada. Mak sendiri yang galakkan. Kamu ibu, kamu ayah, kamu sepatutnya selamatkan anak kamu. Bukan kamu yang rakam, kamu yang upload, seronok bangga dengan keadaan anak kamu separuh bogel. Mak apa ni? Ayah apa ni? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Waktu Nabi hidup, Nabi beritahu,
kita di penghujung dunia. Rasulullah 1400 tahun yang lepas, Nabi beritahu kita di penghujung dunia. Malam ni, saya dengan tuan-tuan, pada malam ni, tahun 2025 ni, 19 April, selepas 1400 tahun. Di awal dunia ke di penghujung? Kita di penghujung kepada penghujung dunia. Sebab tu ulama kata, cuba lihat senarai tanda kiamat kecil yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada rasul yang diperincikan tanda kiamat seperti mana diperincikan tanda kiamat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW Allah perincikan kepada baginda Rasul. Satu. Selesai semua tanda kecil kiamat, akan berlaku tanda besar pertama. Semua orang boleh Google masing-masing, baca tanda kiamat satu. Yang mana yang belum berlaku? Arak berleluasa berlaku. Zina berleluasa. Malaysia antara champion anak luar nikah. Antara champion. Setiap berapa minit lahir seorang di Malaysia. Nak tengok tanda yang mana? Bila keadaan Gaza diserang, kemudian berlaku genjatan senjata selama beberapa puluh hari, kemudian diserang semula. Dalam keadaan luka telah pun parah di tubuh negeri Gaza diserang semula tanpa satu sen dan satu habuk pun keperimanusiaan. Tak ada keperimanusiaan. Allah tinggalkan orang-orang Yahudi laknatullah untuk kita semua tengok kenapa dahulu mereka semua dimusnahkan oleh Allah. Allah tinggalkan Bani Israel, saki-baki mereka sikit je untuk kita tengok kenapa Allah lipat bumi untuk menghancurkan kaum ini. Sehingga tahap mereka mengejar rasul-rasul mereka untuk dibunuh dan mereka bunuh rasul-rasul mereka sebahagian. Bunuh rasul. Kita samsing macam mana pun yang berdendam dengan Tok Imam, yang berdendam dengan ustaz pendakwah tak bunuh ustaz tu. Habis samsing dah tu. Ini rasul yang mereka bunuh itu rasul. Tak faham orang biasa. Dia nak heran. Lepas tu dia tak heran kanak-kanak yang menangis. Dia tak heran dia bunuh satu keluarga tinggal seorang anak. Duduk dia Gaza seorang umur 7 tahun. Dia seorang. Mak ayah meninggal. Adik-beradik meninggal. Tak ada siapa. Dia seorang. Tak tahu ke mana. Kita tengok dua beradik. Yang abang baru umur 3 tahun. Sedang membelai kepala adiknya yang umur 1 tahun lebih. Tak tahu ke mana. 3 tahun. Allah tinggalkan saki-baki kaum terlaknat ini untuk kita berjihad fi sabilillah, jadi punca untuk kita umat akhir zaman ni masuk syurga insya-Allah. Sebahagian ada orang tanya tentang keadaan bila Gaza diserang, mati, kemudian ramai yang meninggal. Berlaku genjatan senjata sekejap, diserang semula. Orang tanya saya sebab saya selalu bercakap tentang akhir zaman.
Macam mana Ustaz, kita ni nak sedia ke, nak ready ke, ataupun ni antara petanda terakhir ke? Tu soalan tu. Macam saya Nabi, kan? Macam saya tahu. Ramai yang tanya soalan tu maksudnya nak jawapan tepat. Bila tanya soalan untuk berjihad apa semua, saya kata solat 5 waktu selesai dah ke di masjid? Kalau selesai solat 5 waktu di masjid, boleh tanya soalan untuk berjihad. Sebab Nabi bagi kronologi jelas. Cuma lagi tinggal kita teliti ataupun belum hadis-hadis tersebut. Kronologi dia jelas, tanda kiamat ada 100 lebih. 1, 2, 3, 4. Dan antara projek dakwah yang saya buat ialah saya menghuraikan semua tanda-tanda kecil kiamat tersebut, tapi tak habis lagi. Kan? Tak habis lagi, baru sampai yang ke 70 kot. Baru sampai yang ke 70 ada di channel YouTube. Saya hurai satu tanda kiamat yang kecil. Habis 100 lebih nanti, baru kita hurai tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat yang besar ada 10, lebih kurang 100 episod. Tapi sikit-sikit lah, 10 minit, 15 minit saja. No? Nabi bagi tahu jelas, habis tanda kecil kiamat, kesemuanya berlaku tanda besar yang pertama, nama dia Dajjal. Habis ke belum tanda kecil ni? Hampir habis. Belum lagi, tapi hampir habis. Kalau habis hari Ahad, saya buat contoh nak beritahu cepatnya, yang dibayangkan oleh Rasulullah di antara tanda kecil dengan tanda besar ini, Nabi kata, bukan Nabi sebut, para ulama sebut, kalau habis semua tanda kecil ni Ahad, Isnin tanda besar yang pertama. Dia tak tunggu selepas tahun. Dia segera. Sebelum munculnya tanda besar yang pertama, kalian akan melihat dunia penuh dengan penipuan. Sinin khadda'ah, Nabi sebut. Sinin khadda'ah. Inna amamad dajjal. Sinin khadda'ah. Sebelum keluar tanda besar yang pertama, tanda dia ialah kalian akan melihat dunia ketika itu penuh dengan pembohongan. Banyak dah hari ini. Saya setiap hari tengok berita dan baca surat khabar. Setiap hari. Ada sebab lah. Saya tengok berita sebab saya teman ibu saya tiap-tiap petang. Selepas asar. Maka TV buka, saya tengok lah. Tengok tak sengaja, tapi tengok jugalah dah duduk depan TV. Hampir tiap-tiap hari, 2-3 hari sekali kita akan tengok scammer. Tipu duit. 73,000 lesap dalam masa 2 hari. Scammer tipu pula 200,000. Seorang pesara kaki tangan kerajaan 800,000. Seorang pesara lepas 2 hari pula berita 1 juta. Setiap sudut penuh penipuan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi ajak macam-macam untuk menjaga keselamatan diri dengan keluarga daripada segala jenis anak-anak fitnah yang lahir daripada Dajjal ini. Bapa fitnah pembohongan dan penyelewengan alam. Bapa fitnah alam. Nama dia Dajjal. Belum keluar. Belum isytihar. Dia punya anak-anak, cawangan-cawangan dia yang kecil-kecil, yang banyak-banyak, yang ribu-ribu ni, dia datang sebelum ketua itu muncul. Ada 2 ubat daripada Quran yang Nabi sebut khusus untuk umat akhir zaman. 2 ubat itu adalah surah Kahfi ayat 1 hingga 10, surah Kahfi juga ayat 101 sampai ayat 110.
Sejak 10 tahun lepas saya balik daripada Syria, saya baca Kahfi. Saya mulakan. Ia sunnah Rasulullah SAW untuk dibaca setiap hari dan khasiat serta fadilatnya untuk melindungi umat Rasulullah di akhir zaman daripada serangan Dajjal, dan surah tempat yang kedua dalam Kahfi untuk melindungi umat Nabi Muhammad daripada serangan fitnah anak-anak ataupun saluran-saluran kecil yang datang daripada Dajjal. InsyaAllah Allah jaga kita, insyaAllah Allah selamatkan kita, insyaAllah. Amalkan. Maka saya bila balik dulu, saya baca. Nak ceramah ke, saya baca. Dan hari ini Alhamdulillah, mana-mana masjid yang saya pergi, orang tak buka Quran dah. Bila saya baca 20 ayat ni. Sikit yang buka Quran. Macam tadi kan, hafal. Ramai yang dah hafal. Kecil-kecil pun semua hafal. Walillahilhamd. Alhamdulillah, semoga ia jadi sebahagian daripada sunnah Nabi yang hidup dalam diri kita. Seterusnya kita dapat berkat, Allah lindung kita daripada semua fitnah yang ada. Amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kita tengok keadaan Palestin, keadaan Syria, kan? Keadaan Lubnan, keadaan-keadaan yang umat Islam dalam keadaan yang begitu lemah. Tetapi kalau kita baca hadis akhir zaman, negeri-negeri itu dulunya disebut Syam. Disebut Asyam. Negara itu Rasulullah sebut Asyam. Syria, Palestin, Jordan, Lubnan dan negara haram Israel. Saya kena ban pula TikTok saya. Berapa kali sebut ni? Tak apa. Untuk agama. Negara ni dulu Rasulullah sebut Asyam. Nanti bila keluar Dajjal akan berlaku peperangan terbesar dunia. Berlaku ke belum? Belum. Apabila muncul Dajjal akan berlaku peperangan terbesar dunia. Faham tak? Pertempuran itu akan berlaku di antara orang Islam dan seluruh kafir yang bergabung. Sekarang Amerika lawan dengan China, dengan Rusia bergaduh. Ada dua blok yang paling besar. Satu hari nanti mereka akan bergabung. Itu janji Rasulullah. Tuan-tuan akan lihatnya. Adik-adik yang kecil-kecil ini, yang sempat hidup pada zaman tu akan melihat kebenaran hadis ini. Mereka akan bergabung, keseluruhan kafir di seluruh bumi bergabung lawan mereka satu dia. Iaitulah orang yang menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam nak ajak jihad ni. Jihad subuh tak bangun. Ni tak boleh pakai sekupang pun, orang Kedah kata. Sekupang pun tak boleh pakai. Nak jihad guna apa? Subuh tak bangun, nak jihad guna apa? Minyak kereta. Nak guna apa? Kemahiran main Mobile Legend. Dok boleh sepak 3 kali masuk gol. Penalti. Jihad dengan iman, kekuatan iman dan ilmu. Di situ datang kekuatan. Sebab itu 300 boleh mengalahkan 1000. Jihad berlaku dengan iman, dengan ilmu, bantuan Allah. 1000 orang Islam. 100,000 bukan Islam. Menang 1000. Bukan dengan kecanggihan senjata kamu, wahai Barat. Islam telah membuktikan 1000 tahun kami menang. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan zaman Nabi perang dengan Quraisy tau. Kita 1000 tahun kita berperang. Zaman Sayyidina Umar, umat Islam yang sedikit mengalahkan ratusan ribu tentera terkuat dunia, paling maju di dunia, ketenteraan paling ramai, Rom ketika itu. Menang Islam.
Tuan ingat berapa lawan berapa? Lawan ratus ribu. Tengok angka, tengok depan mata, satu ketumbukan yang ramai dah gerun dengan bunyi baru. Baru batuk, 200 ribu tu baru batuk bukan tembak lagi. Kalau tak ada solat, musuh baru berdehem, balik kita yang angkat senjata tadi. Kekuatan datang daripada Allah Jalla Jalaluh. Solat 5 waktu, berjemaah di masjid bagi selesai. Peluang jihad terbuka kerana perang terbesar itu belum berlaku. Satu hari dia mesti berlaku kerana yang bercakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah bercakap dengan hawa nafsu dan dipanggil sebagai as-sadiqul amin, yang sangat benar ucapannya dan yang sangat amanah perilakunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut mesti jadi. Kerana yang Nabi sebut daripada wahyu. Wahyu. Perang paling besar dunia akan berlaku satu hari nanti. Dan Nabi sebut perang besar itu berlaku di Syam. Tuan-tuan tak payah teka tau. Tak payah teka agak-agak di India ke, di Switzerland. Tak usah merepek. Nabi dah sebut perang itu akan berlaku di Syam. Syam kan besar. Syria, Palestin, Jordan, Lebanon, negara haram Israel. Besar. Di mana, wahai Rasulullah, secara spesifik, di dalam Syria, satu tempat namanya A'maq ataupun Dabiq. Itu perang. Kemudian Nabi sebut, pasukan tentera yang paling kuat, yang terbaik ketika itu, memang datang daripada mujahidin seluruh dunia. Daripada Malaysia ada, wallahu alam. Daripada Indonesia ada umat Islam yang terpilih, dan yang paling baik ketika itu adalah daripada Syria. Nabi sebut Dimashq. Dimashq bahasa Arab, Damascus bahasa Inggeris. Damsyik bahasa Melayu. Hak pasukan terbaik itu, hak pasukan Islam terbaik daripada Dimashq. Hebat. Masya Allah. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata, wallazi nafsi biyadih, demi yang nyawa Muhammad di tangan Allah, dalam kekuasaan Allah, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam. Telah hampir 1400 tahun yang lepas, Nabi sebut telah hampir. Apa? Turunnya kepada kalian seorang Rasul, namanya Isa ibn Maryam. Oh, dia turun. Kenapa Nabi sebut turun? Tak keluar. Nabi tak sebut lahir. Sebab Nabi Isa tidak mati. Beliau telah dilahirkan 2000 tahun yang lepas, lebih kurang, hidup, kemudian diangkat oleh Allah ke langit, bukan dibunuh. Allah cerita di dalam Al-Quran, Isa itu kami angkat ke langit sampai malam ini. Ini 19 April kan? Sampai malam ni. Masih di langit. Hidup dan belum mati. Rasul itu, ulul azmi yang masih hidup itu, akan turun satu hari nanti. Kata Rasulullah. Masya Allah. Dahsyat ni. Tuan-tuan bayangkan zaman itu sampai malam ni, tiap-tiap kali baca hadis ni, saya berangan untuk bersembahyang di belakang Isa ibn Maryam alaihissalam. Hari ni. Tuan-tuan tak bayangkah? Tuan-tuan hidup satu hari nanti, tak tahu lagi 2 tahun, lagi 5 tahun, wallahu alam, lagi 9 tahun, 11 tahun, Nabi Isa turun. Dan dia bukan turun di KLCC. Dia turun di satu menara masjid, menara itu putih, di Dimashq. Lagi sekali, Dimashq. Syria ni, dia ada tajuk khas 3 jam. Syria dan akhir zaman, 3 jam. Nak dengar tak?
12.5, 9.5, 11.5 baru Syria. Ni duk mukadimah lagi ni. Nampak macam mana? Pihak masjid bagi tajuk punya umum akhir zaman. Semua ni akhir zaman, lebih kurang berapa? 80 jam semua sekali-sekali. Semua tu akhir zaman. Subhanallah. Banyak. Subhanallah. Saya tak boleh bayang satu rasul yang akan turun mentadbir bumi dan dialah presiden kita semua. Rasul itu bila berjanji dia tidak pernah bohong. Dia tidak pernah gadaikan agama Islam, prinsip Islam. Kerana dia rasul dan dia akan mentadbir kita semua. Waktu itu agama yang berjalan di atas muka bumi Allah ni adalah agama Islam. Percaya tak percaya, reda tak reda, suka tak suka, munafik ke liberal ke muslim, kamu kena terima. Satu hari nanti yang menjadi ketua presiden umat manusia satu hari nanti, Isa ibn Maryam alaihi salam. Rasul. Rasul bukan rasul. Kita jumpa ulama yang ada akhlak pun kita seronok dah. Seronok sungguh dah. Jumpa. Kemudian Nabi SAW sebut, demi yang nyawaku di tangan dan di dalam kekuasaan Allah, akan hampir turunnya seorang Rasul. Namanya Isa ibn Maryam. Hakaman muqsita. Seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil. Nabi Isa dan Imam Mahdi yang bernama Muhammad ibn Abdullah. Dua orang ni, mereka memimpin di satu zaman sehinggalah Imam Mahdi meninggal dunia. Kemudian diteruskan oleh Isa ibn Maryam. Bila Nabi Isa turun, fayaksirus salib. Nabi Isa akan mematahkan salib-salib. Perkataan Rasulullah ini sama ada secara hakikat ataupun secara kiasan. Kalau secara hakikat, Nabi Isa pergi ke tempat-tempat ibadat yang ada salib dan dipatahkan kesemuanya, Nabi Isa akan mengarahkan tentera dan kerajaannya untuk mematahkan semua salib kerana ajaran itu tidak benar dikaitkan dengan Isa ibn Maryam. Rasulullah sebut, fayaksirus salib. Dia turun, dia akan arahkan semuanya dipatahkan, dan kata para ulama, atau bukan makna hakikat itu, makna yang kiasan, iaitu ajaran itu akan dihapuskan oleh Isa ibn Maryam alaihi salam. Sebab Nabi Isa akan bawa ajaran Islam. Nabi Isa akan bawa ajaran Islam, bahawa beliau bukan anak Tuhan, beliau adalah pesuruh Allah sallallahu alaihi wasallam. Bawa ajaran Islam, bawa agama Islam, syariat Nabi mana? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud syariat Nabi Muhammad? Maksud syariat Nabi Muhammad semayang 5 waktu, namanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Semua rasul ada solat, tapi beza waktu solat. Beza nama, beza bilangan, beza waktu. Nabi Isa turun, dia tak bawa syariat beliau yang dulu, tapi beliau meneruskan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa turun, dia teruskan syariat Nabi Muhammad. Apa syariat Nabi Muhammad? Puasa Ramadan 30 hari setahun. Ataupun 29 hari setahun. Sebulan maksudnya setahun. Itu syariat Nabi Muhammad. Dan yang lain-lain lah. Ada zakat apa syariat Nabi Muhammad? Ada zakat emas perak, ada zakat ternakan, ada zakat sekian-sekian. Haji, cara syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa seronoknya kita yang hidup dan sempat pada ketika itu. Kenapa saya bawa ke arah tu? Sebab ada orang bila melihat kehancuran bumi Palestin, dia kata tak ada harapan. Saya kata,
akan ada sejuta harapan selepas kehancuran itu. Sebab dalam satu hadis lain, Nabi sebut bahawasanya la yazalu ahlul gharb zahirina 'alal haqq hatta taqum as-sa'ah. Akan senantiasa ada daripada barat, bukan barat Amerika dan Eropah, barat Madinah ketika itu, iaitu Ahlus Syam, Palestin, Jordan, Syria, semua ni akan sentiasa ada di kalangan Ahlus Syam satu kumpulan umat Islam zahirina 'alal haqq, sentiasa memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan ajaran yang benar, yang tidak sesat, yang tidak seleweng, yang tidak songsang. Mereka memperjuangkan hak umat Islam dan kepentingan agama hatta taqumas sa'ah. Nabi kata sampai kiamat. Takkan berhenti. Takkan berhenti. Itu keyakinan kita orang Islam. Cuma kita duduk jauh. Kita duduk jauh. Kita dihalang dengan jarak. Kita dihalang dengan peraturan dan sebagainya. Yang mampu kita buat sekarang adalah doa. Akan tiba masanya, sempadan-sempadan akan dibuka dan keseluruhan mujahidin akan berhimpun di Syam, bergabung dengan semua umat Islam yang lain. Mesti, bukan macam mana. Itu mesti dengan izin Allah. Yang kedua, Nabi Isa yaqtulul khinzir, dia akan membunuh khinzir. Menunjukkan bahawa dalam syariat Nabi Isa yang terdahulu, syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Sulaiman, diharamkan dalam syariat Nabi-Nabi terdahulu. Kesemuanya diharamkan khinzir. Kemudian kata Nabi Isa, nak menggambarkan bahawa Nabi Isa dan juga Al-Imamul Mahdi yang menjadi pemimpin umat Islam, yang benar-benar mendahulukan kepentingan umat Islam, yang benar-benar menjadi pemimpin bukan untuk jawatan dia pegang. Kata Rasulullah, wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahad, akan melimpah kekayaan ketika itu sehingga tak ada orang yang mau menerima wang pada hari itu. Bila orang nak mai bagi zakat kan, minta maaf, saya pun banyak dah di rumah. Kita rasa macam ayat gila kan, ayat tak masuk akal. Hari ni bukan tak minta zakat, masuk dalam rumah orang ambil lagi. Masuk tanpa izin ambil. Punya nak duit hari ni. Dan betapa ramai yang ditipu hari ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak takut ambil harta orang, hak orang. Pada zaman itu, adilnya dua orang khalifah itu, Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi dan Nabiullah Isa ibn Maryam, bila adil, apabila pemerintah nombor satu berlaku adil, apabila pemerintah nombor satu berbicara tanpa pernah berbohong, apabila perintah nombor satu setiap kali janji dia tunaikan, Allah akan limpahkan keberkatan, itu janji Allah, dan rahmat kepada negara itu. Itu janji Allah. Mesti takkan diubah janji itu. Maka ketika dua presiden itu datang, dua khalifah itu datang, penuh keadilan, mendahulukan hak yang dipimpin, hak rakyat mereka. Bila datang begitu, bawa syariat, diperkenalkan syariat, diamalkan syariat Islam, diajak orang untuk tunaikan Islam, dahulukan syariat Islam, hormat kedudukan Islam, Allah curahkan ketika itu. Tidak ada kebun yang orang masuk dan mencuri. Sehingga ketika zaman itu binatang berbisa, ditarik bisanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Bisa. Binatang berbisa.
berkatnya zaman itu. Yang hari ini orang hari ini tak boleh nak faham, iaitu wa yafidul mal, harta akan jadi melimpah ruah, la hatta la yaqbalahu ahadun, sampai seorang pun tak mau terima harta orang lain. Manusia menjadi mewah harta dan akhirat, harta dunia dan akhirat itu bukan di satu-satu tempat, bukan di Palestin, bukan di Syam sahaja, seluruh dunia Islam. Semua orang Islam ketika itu mewah. Maksudnya keadaan Palestin yang kita tengok umat Islam hari ini, satu hari nanti kegemilangan dan kemakmuran ketuanan alam ini akan kembali kepada umat Islam, insya-Allah, satu hari nanti. Cuma bila berlaku seperti hari ini, Allah akan tanya orang yang hidup pada zaman hari ini, kamu buat apa zaman tu? Apa jasa kamu, bantuan kamu kepada orang Islam yang lain? Apa jasa kamu? Kamu buat apa? Kamu salurkan sumbangan, kamu berdoa, kamu solat untuk mereka, apa yang kamu buat? Itu disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap umat disoal pada zamannya. Zaman kamu hidup 2025, berlaku apa pada zaman itu? Pada zaman itu mereka dibunuh. Apa yang kamu lakukan? Alhamdulillah, kita ada bagi sebulan RM30 contoh. Kan? Sebagai tanda ingat kepada saudara-saudara Islam kita di Palestin. Contohlah, kan? Contoh. Kemudian daripada Abu Hurairah, saya bacakan 2 hadis sebagai penutup kepada ceramah pada malam ni, untuk sama-sama kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Banyak kita dapat maklumat, kita tahu benda apa kita nak buat, semangat saja ke, kena mula ke, kita tahu apa perubahan, poin mana yang perlu kita mulakan. Iaitu Nabi SAW sebut, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Saya terjemah terus. Nabi kata ada 2 golongan. 2 golongan ini ahli neraka. Kata Rasulullah, lam arahuma, aku belum pernah melihat mereka di dunia realiti zaman itu. 1400 tahun yang lepas, Nabi beritahu, aku tak pernah tengok kumpulan ni. Kumpulan yang pertama, lelaki-lelaki yang memegang cemeti seperti ekor lembu. Dengan cemeti itu, mereka memukul orang ramai. 1400 tahun yang lalu, Nabi belum pernah melihat. Tapi selepas 1000 tahun, dah ada banyak zaman yang menggunakan cemeti itu untuk menyiksa orang. Zaman hari ini tak ada. Sebelum kita ada. Maksudnya tanda kiamat tu dah berlaku ke belum? Sudah berlaku. Macam yang saya sebut tadi. Kemudian kumpulan kedua, Nabi kata, aku tak pernah tengok pada zaman 1400 tahun yang dulu, iaitu nisa'un kasiyatun ariyat, wanita-wanita memakai pakaian ariyat tetapi telanjang. Pakai baju ke telanjang? Ya Rasulullah. Nabi kata pakai baju tapi telanjang. Nabi kata aku pun tak pernah tahu macam mana. Tak dah tengok. Dulu 1400 tahun tak ada kumpulan wanita yang macam ni di zaman Rasulullah. Tapi hari ni banyak tak? Banyak. Memakai pakaian tetapi telanjang. Memakai pakaian tetapi ketat, nampak semua tubuh badannya, bentuk tubuhnya. Pakai pakaian atas sampai bawah tetapi jarang sehingga nampak. Memakai pakaian tetapi begitulah yang berlaku, yang banyak pada zaman hari ini. 2 kumpulan ini ataupun kumpulan wanita ini yang banyak pada zaman ini, yang kita semua menyaksikannya
Kita semua seolah-olah nak bagi tahu kepada Nabi yang SAW, wahai pesuruh Allah, ada pada zaman kami hidup ni wanita-wanita yang dahulu baginda Rasulullah sebut tak pernah tengok banyak pada zaman ini. Ya, mereka berpakaian tetapi berlubang di sana dan di sini. Ya, mereka berpakaian tetapi singkat di situ dan di sini. Ya, mereka berpakaian tetapi nampak keseluruhan bentuk tubuh mereka. Nabi kata kumpulan wanita ni yang ada anak, ada isteri, yang pakai seluar ketat, pakai baju berlubang sana sini, nampak belakang, nampak depan. Nabi kata la yadkhulnal jannah. Wanita-wanita ni tak masuk syurga. Nabi kuat lagi sebut, Nabi kata wala yajidna rihaha. Nabi kata wangian syurga yang keluar daripada pintu syurga yang terbuka luas pun mereka tidak menciuminya. Syurga, Allah buka pintu. Wangi syurga keluar sehingga puluhan tahun. Jarak puluhan tahun dah bau wangi syurga. Nabi kata wanita yang dedah aurat ni berpakaian tetapi telanjang, wangi pun tak mampu dan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, kalau dia Islam, dia buat dosa tu, dia akan kalau tak diampunkan oleh Allah, dia masuk neraka. Kemudian dia akan masuk syurga. Dengan syarat dia Islam. Dia Islam, dia mati, seronok-seronok duk tayang kat sana sini, buat live pun tayang pakai ketat, mati, tak sempat bertaubat. Kalau Allah tak ampun, masuk neraka. Walaupun dalam hadis ni, Nabi sebut tegas, mereka tak masuk syurga. Tetapi kata para ulama, berdasarkan hadis lain, kalau tak sempat bertaubat, Allah tak ampun, masuk neraka, habis, dan masuk syurga. Neraka ni bukannya sauna, api. Nabi nak bagi tahu, kata para ulama, apa maksud tak masuk syurga? Sangat jauh daripada rahmat Allah. Sangat jauh daripada rahmat Allah. Wanita yang berkeadaan demikian kerana bukan saja mudarat pada dirinya, mudarat pada laki-laki lain yang melihat, dan juga mudarat pada wanita-wanita lain yang tiru gaya dia. Ma'ilatun mumilat. Pakat tiru lah. Tiru cara dia bersolat. Tiru cara dia bertudung yang nampak telinga, nampak subang dan sebagainya. Tiru cara dia bertudung tapi nampak leher. Orang tiru cara dia berfacial. Ma'ilat, mumilat. Kata para ulama, Nabi nak bagi tahu sangat jauh dari rahmat Allah. Sangat jauh dari rahmat Allah. Kemudian hadis kedua, ni relate ni dengan hadis pertama tadi. Nabi sebut kullu ummati mu'afa. Setiap umat Nabi Muhammad akan diampunkan oleh Allah sebanyak mana pun dosa yang dilakukan. Illal mujahirin. Kecuali mereka yang menayang-nayangkan dosa mereka. Kecuali mereka yang mempamer-pamerkan maksiat yang dia buat. Nak dia tunjuk. Allah lindung dosa kamu. Allah tutup dosa kamu. Kamu duduk dalam rumah, tak ada siapa tahu kamu buat dosa tu. Kamu buat live bagi tahu ke orang dosa yang kamu buat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi kata mujahirin ni orang yang buat dosa terang-terang, kau tunjuk ke orang ramai. Nabi kata mereka-mereka yang apabila melakukan dosa pada waktu malam contohnya, kemudian dia bangun pada waktu pagi, waqad satarahullah, Allah dah lindung dan tutup aib maksiat yang telah dia lakukan semalam. Rupanya malam tadi dia rakam dia, esok dia up benda dosa yang dia buat.
Mana malu kamu, mana kehormatan kamu, mana takut kamu dengan Allah Tuhan kamu Jalla Jalaluh. Tak takut, tak hormat. Allah bagi kamu sihat, Allah bagi kamu rezeki, Allah bagi kamu nikmat. Nabi kata Allah tutup semalam aib kamu buat, maksiat kamu buat. Satarahullah, Allah tutup. Dia bangun pagi esok, dia cerita ke orang, dia pamer ke orang, dia up dalam media sosial, amiltul barihata kadza wa kadza. Semalam aku buat ni, kemarin aku buat ini, itu dan ini. Dia buka yang Allah lindung dia malam ataupun kemarin itu. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi itulah antara mukadimah untuk tanda untuk tajuk mukadimah untuk tajuk peristiwa akhir zaman. Saya bagi trailer-trailer macam tu lah, tuan-tuan carilah yang lain-lain tu, ada banyak dalam rakaman di YouTube. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua yang ada dalam masjid ni daripada semua fitnah yang ada di akhir zaman ni. Semoga Allah SWT kekalkan iman kita. Semoga Allah Ta'ala ampunkan kita semua. Allah lembutkan hati kita. Semoga Allah himpunkan orang-orang soleh untuk berada di keliling kita. Semoga Allah Ta'ala tetapkan pendirian kita sampailah kita masuk kaki kanan dan kaki kiri ke dalam syurga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa